Didik TV KPM. Tingginya. Tinggi. Cikgu, cikgu tengok atas cikgu. Dah sampai ke bulan dah cikgu? Dah. Wow, hebat betul. Ini di antara tokoh yang kita kagumi cikgu ya? Ya, betul. Aiman, tapi cikgu, bukan senang-senang nak boleh naik tu, beli tiket boleh naik ke bulan. Bukan senang-senang cikgu ya? Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan apakah di antara rahsia kejayaan beliau? Okey, so apa yang kita lihat tadi murid-murid, beliau adalah angkasawan negara dan beliau telah mewakili negara kita ke angkasa lepas. Wow. Dan beliau telah menghadapi dan beliau telah menjalani pelbagai ujian, pelbagai latihan sebelum beliau sampai ke angkasa, ke bulan dan telah membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Kita pun kagum dengan dia cikgu kan? Dan bendera negara kita telah dibawa ke bulan. Dan apakah rahsia? Mari kita menorakai dan kita lihat apakah rahsia setiap kejayaan tokoh-tokoh berikut. Baik cikgu. Okey, yang pertama murid-murid, kalau anda nak menjadi seperti Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, kita perlu memiliki beberapa ciri. Okey. Ataupun seperti tokoh-tokoh yang ada depan dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi ataupun dalam apa saja bidang. Kita perlu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kita perlu berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Itu perkara yang pertama. Perlulah usaha yang berterusan. Sungguh-sungguh? Ya. Okey. Yang kedua pula, kita perlu ikhlas dan jujur dalam tindakan kita. Jangan harapkan balasan. Kita akan dapat balasan nanti. Betul cikgu. Okey, seterusnya pula murid-murid. Sabar, tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan kita. Setiap tokoh yang berjaya dalam kehidupan mereka bukan terus-terus mereka menang. Sebelum mereka menang, mereka mungkin hadapi kegagalan. Dan mereka jadikan kegagalan itu sebagai satu langkah pertama untuk mereka berjaya. So, sabar, tenang. Don't senang-senang. Don't simply give up. Itu yang penting. Jangan give up. Ya, jangan give up. Okey, seterusnya pula. Yang keempat, berpegang teguh kepada nilai moral. Sambil-sambil kita berusaha, kita sabar. Yang penting kita perlu mengamalkan nilai moral dan juga ajaran agama. Nilai moral dan ajaran agama inilah murid-murid akan menunjukkan jalan ataupun landasan yang baik. Bagi kekuatan. Ya, betul. Apabila kita dah mendalami nilai moral ataupun agama, kita akan tahu yang mana baik, yang mana buruk. Okey, seterusnya murid-murid. Bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Itu sangat penting, Aiman. Kita perlu bersikap sederhana dalam pemikiran. Sentiasa berfikiran positif. Yang kedua, kita perlu jaga kita punya pertuturan. Itu sangat penting. Dan perlakuan. Walaupun kita dalam zaman moden ini, kita perlu janganlah over social. Terlalu sosial sangat. Boleh membawa pada kepada kita. Okey, seterusnya pula. Yang terakhir, ciri yang terakhir pula, melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kalau kita lihat, terutamanya tokoh-tokoh sukan, mereka selalu berjuang, sanggup korban tenaga mereka. Kenapa, Aiman? Sebab untuk mengharumkan nama negara, cikgu? Ya. Mereka mengutamakan negara daripada diri mereka. Nampak tak? Melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kebanyakan tokoh-tokoh yang berjaya, mereka tidak bersikap selfish ataupun individualistik. Mereka bersikap patriotisme, nak membawa negara ke peringkat antarabangsa. Nampak tak? Betul, cikgu. Okey, so ini adalah antara ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh kita untuk menjadi insan
berkepribadian mulia. Okey cikgu, merah mubara semangat wajah. Tiba-tiba nak nyanyi lagu patriotik lah cikgu sebab semangatkan negara kita. Tapi apa ialah cikgu kepentingan kita nak kena kepribadian mulia? Tadi murid-murid cara dia. Kita telah pun lihat kepada ciri-ciri. Seterusnya, apakah kepentingan kita perlu memiliki kepribadian mulia? Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan lihat kepentingan kepada diri. Yang kedua, kepada keluarga. Yang ketiga, kepada rakan sebaya. Yang keempat, kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kepada negara. Apabila kita menjadi seorang manusia yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, kita akan memberi kepentingan kepada diri kita, keluarga kita, rakan sebaya, masyarakat serta negara kita. Okey, yang pertama, untuk diri kita, apakah kepentingannya? Kita dapat menjaga batasan pergaulan. Apabila kita mempunyai peribadi yang berdisiplin, kita akan jaga mulut kita. Yang kedua, kita bersikap pemaaf dan berani mengakui kesalahan. Learn from mistake. Okey, seterusnya pula kepada keluarga. Apabila anda menjadi seorang yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kehidupan. Ini yang penting sebagai seorang pelajar, siapa-siapa sahaja. Untuk kita nak berjaya, keluarga memainkan peranan sangat penting. Betul kan? Betul. Keluarga mempunyai peranan penting. Family first. Ya, betul. Bersederhana dalam menyambut hari istimewa, anggota keluarga penting. Kita perlulah menghargai anggota keluarga. Katakan mana-mana anggota keluarga kita berjaya, kita perlulah memberi token of appreciation ataupun kita perlu memberi penghargaan kepada mereka. Dan itu akan menggalakkan, memberi satu semangat untuk mereka terus berjaya. Kena bagi galakan cikgu. Ya, betul lah. Kalau kita lihat kan di rumah pun, kalau sejak kecil lagi, Aiman pernah dapat tak hadiah daripada ayah pernah awak? dapat cikgu. Saya main badminton dulu. Ayah saya belikan kasut badminton cikgu. Okey, itu salah satu contoh di mana ayah telah memberi semangat untuk Aiman menjadi seorang yang mempunyai kepribadian mulia. Okey, seterusnya pula kita akan lihat kepada rakan sebaya. Dan kebanyakan murid-murid anda selalu menghabiskan masa yang lama dengan rakan-rakan di sekolah ataupun di luar. Dan apabila anda menjadi seorang yang berkepribadian mulia, anda akan menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik. Sangat penting jangan selfish. Kalau rakan rapat anda membuat kesalahan, kita kena menegur tapi dengan cara yang betul. Okey, memberi pertolongan dengan ikhlas. Janganlah jadi individualistik ataupun selfish sangat. Perlu tolong kepada rakan-rakan awak yang mungkin mereka lemah dalam pelajaran ataupun mungkin ada masalah emosi dan lain-lain. Kita boleh bantu kepada mereka. So apabila anda membantu, anda akan dipuji dan akan disenangi oleh rakan-rakan. Kawan-kawan semua suka cikgu kan? Ya, betul. Macam mana Aiman? Masa Aiman dekat sekolah, Aiman jenis yang selfish ataupun suka berkawan dengan semua orang, Aiman? Saya suka tolong orang cikgu. Jadi kawan-kawan saya semua berjaya. Saya ni bolehlah sikit-sikit cikgu. Nampak tak? So itu salah satu ciri untuk kita nak menjadi seorang pelajar yang berkepribadian mulia, membantu kepada rakan-rakan. So bagaimana murid-murid pula? Anda perlu memberi pertolongan kepada rakan sebaya di sekolah. Baru mereka akan suka anda. Okey, seterusnya pula kepada masyarakat. Apabila kita mempunyai kepribadian mulia, terutamanya dalam musim pandemik ini dengan musim banjir dan pelbagai isu-isu, kita perlulah membantu kepada mangsa bencana. Dan di sini saya nak sentuh murid-murid. Hal ini memang kita dapat lihat dengan jelas di negara kita. Hampir kebanyakan penduduk negara kita, mereka mempunyai sifat kepribadian mulia. Tolong-menolong. Tolong-menolong. Terutamanya apabila kita berdepan dengan isu banjir di Kuala Lumpur dan di negeri Pahang baru-baru ini. Ramai rakyat Malaysia turun bantu kepada mereka. Nampak tak sifat kepribadian mulia? Ada bawa mop cikgu, Ya, ada bawa menyapu. betul. Itu antara contohnya membantu bangsa bencana. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti sukarela. Program kemasyarakatan memang selalu kita akan buat. Okey, seterusnya pula kepada negara. Yang terakhir, apabila kita menjadi manusia yang mempunyai sifat kepribadian mulia, murid-murid, kita akan mengelakkan daripada melakukan penularan fitnah tentang negara.
Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan nama negara di pesada dunia. Okey, orang yang mempunyai sifat kepribadian mulia, mereka tak akan buat. Mereka selalu mempunyai nilai patriotisme, murid-murid, cinta akan negara. Ya. Seterusnya pula yang terakhir, mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang seperti mana yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita, di mana tokoh dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang politik. Kita ada ramai tokoh dalam pelbagai bidang yang telah pun membawa nama negara di pesada dunia. Now, satu dunia tahu Nicol and David. Betul. Beliau merupakan ikon international sports icon 2022. Wow. Dan di sini saya nak berkongsi tentang Nicol and David. Beliau merupakan bekas pelajar daripada SMK Convent Green Lane. Wow. Dan kejayaan beliau di peringkat antarabangsa bermula daripada sekolah saya SMK Convent Green Lane. Oi, patutlah murid-murid kita kat belakang ni hebat-hebat juga. Macam Nicol and David lah tu. Dan Okey, saya cikgu. pernah tanya kepada guru-guru yang pernah ajar kepada Nicol and David. Dan mereka pernah kata beliau merupakan seorang pelajar yang rajin. Okey. Tidak pernah putus asa. Selalu suka bantu kepada rakan-rakan. Cikgu-cikgu, nampak tak? Sifat kepribadian mulia yang ada pada dia sejak di bangku sekolah itu telah membawa ke peringkat antarabangsa dan dia telah dianugerahkan International Sports Icon 2022. Jadi balik sekolah ke cikgu? Ya? Jadi balik ke sekolah ke? Ya, pernah dia balik ke sekolah dan pernah memberi sumbangan kepada SMK Convent Green. Jadi kita pun nak jadi macam beliau lah cikgu. Ya, jadi betul. apa pentingnya kita ada kepribadian mulia ni cikgu? Nampak tak? So di sini murid-murid sangat penting sifat kepribadian mulia untuk kita nak menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan. Seterusnya pula kita akan masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu kita sentiasa, kepentingan yang seterusnya, sentiasa melakukan perkara yang positif. Yang kedua, apabila kita mempunyai kepribadian mulia, kita akan disenangi oleh ramai orang, kita akan disuka oleh ramai orang. Cikgu suka, kawan-kawan suka, orang luar pun suka. Mereka akan jadikan kita sebagai role model. Role model. Okey, seterusnya pula ataupun suri teladan kepada orang lain. Seterusnya, memberikan ketenangan kepada jiwa. Apabila awak mempunyai, murid-murid mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia, kita akan tenang hidup kita. Tak ada keruk kening cikgu ya? Kening keruk Tenang je hidup kan? kita. Okey, kalau kita tak terlibat dengan masalah sosial, tenang hidup kita. Tak perlu takut dengan polis. Betul? Tak perlu takut dengan undang-undang. Sebab kita mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia. Baik. Okey, so memang ada kaitan. Seterusnya pula, kita akan kaitkan, kita akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain, murid-murid. Ini penting. Contohnya seperti tokoh-tokoh yang ada di depan kita, mereka dipandang tinggi, dihormati oleh semua orang, bukan saja dalam negara, di peringkat antarabangsa juga. Kucing pun sayang cikgu. Ya. Yang ini pula, di sini pula, gambar ini pula, apa kaitan cikgu? Dia mempunyai sikap menyayangi haiwan, memberi makanan kepada haiwan, merupakan salah satu ciri kepribadian mulia di mana kita sayang bukan sesama manusia. Kasih sayang itu terhadap haiwan, terhadap tumbuh-tumbuhan, diikuti dengan manusia. Okey. Okey, seterusnya pula, menjadi suri teladan kepada orang lain. Sebab itulah cikgu telah membawa banyak sangat gambar-gambar tokoh di sini supaya mereka akan jadi suri teladan kepada semua orang. Dan yang terakhir pula, mencapai matlamat hidup yang diingini. Dan di sini apa yang kita dapat lihat, setiap tokoh yang berjaya dalam kehidupan, yang dia punya cita-cita tu, impian itu dah mula di sejak sekolah lagi. Oh, daripada sekolah lagi? Ya, apabila mereka mula berusaha dan sampailah mereka menjadi seorang yang terkenal di peringkat dalam negara ataupun di luar negara. So di sini murid-murid, apa yang penting kalau kita berjaya dalam kehidupan, kita akan dihormati, disenangi, dipandang tinggi oleh semua orang. Itulah antara kepentingan kita perlu mempunyai sifat kepribadian mulia. Okey. Dan akhir sekali pula, kita akan lihat apakah perbandingan tingkah laku kepribadian mulia dan juga tingkah laku bukan kepribadian mulia. Kita perlu
tahu Okey, yang pertama, sanggup menghadapi cabaran. Mana-mana individu yang mempunyai sikap kepribadian mulia, murid-murid, mereka sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Contohnya dalam bidang ekonomi, kalau kita lihat ada banyak tokoh yang terkenal di peringkat antarabangsa dan setiap tokoh-tokoh ini mereka sanggup menghadapi cabaran. Terutamanya dalam bidang ekonomi Okey, yang kedua pula, kalau orang yang bukan kepribadian mulia, mereka mudah berputus asa. Simply give up. Jangan murid-murid jangan beranggapan bahawa kegagalan itu terus akan jadi kekal. Boleh berubah. So di sini kita perlulah sanggup menghadapi cabaran. Contoh air mana di sini negara kita Malaysia. Walaupun kita merupakan negara yang jauh tertinggal berbanding dengan negara-negara Eropah, tapi kita tak pernah mengaku kalah. Betul. Kita ada bangunan tertinggi. Kita ada kereta sendiri. Kita merupakan negara yang terkenal di peringkat antarabangsa walaupun kita merupakan negara Perang Dunia yang ketiga. Nampak tak di situ? Kita tak pernah mengaku kalah. Tapi cikgu, kalau kita pergi keluar negara cikgu, kita sangat dikenali dengan kepribadian mulia cikgu. Nampak tak? Memang rakyat Malaysia dipuji sebab kita sangat mempunyai nilai moral. Agama itu yang menjadikan orang suka kita. Okey, dan yang ketiga pula, kita perlulah yang kedua, sentiasa bersyukur. Penting sangat bersyukur kepada apa yang kita ada. Contohnya kita lahir di Malaysia, kita perlu bersyukur. Negara kita selalu aman dan damai. Bukan seperti negara yang ada peperangan. Okey, seterusnya pula, ada pula kalau anda tidak berkepribadian mulia, berkhianat dan bersangka buruk terhadap negara, melakukan pemberontakan. Okey, dan yang ketiga pula, berjimat cermat dalam perbelanjaan. Boleh kaitkan. Katakan anda nak berjaya dalam bidang ekonomi, mesti kena berjimat cermat. Kalau tak, kalau kita bersikap boros, kita akan jadi muflis. Dipandang hina. Nampak tak? So ada kaitan Dan orang yang bukan kepribadian mulia, mereka tamak dan mereka akan jadi boros. Okey, so ini antara yang ketiga perbandingan. Kita akan lihat yang terakhir pula, bekerjasama dan saling menolong antara satu sama lain. Individu kepribadian mulia suka tolong kepada orang lain dan bukan kepribadian mulia pula mementingkan diri sendiri. Selfish. Don't be selfish. No. Okey. Murid-murid seterusnya, mereka bersikap amanah. Yang ini pula tidak jujur. Dan yang terakhir pula, mereka sederhana dalam pertuturan dan juga perlakuan. Mereka tak akan terlibat dalam mana-mana masalah sosial yang boleh menjejaskan maruah diri, maruah keluarga ataupun maruah negara. Didik TV KPM